ditangkap salah seorang daripada mereka tuan-tuan, yang mana Munzir bin Amru terlepas. Sa'ad bin Ubadah ditangkap, diikat dia punya lehernya tuan-tuan dengan tangan. Tangan ni diikat dengan lehernya, lalu ditarik dengan kuda sambil dipukul daripada pertengahan jalan tuan-tuan, bawa balik ke kota Mekah. Tuan-tuan bayangkan, ini perangai Quraisy ni. Ditangkap, kemudian dia bawa pulang. Lalu sampai ke kota Mekah tuan-tuan, konon-kononnya nak seksa lah dan sebagainya. Lalu datang seorang lelaki daripada kalangan pembesar Quraisy, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni musyrik. Tapi Mut'im bin Adi ni dia memang sukakan kedamaian. Dia tak suka perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Dia telah melepaskan Sa'ad bin Ubadah untuk pulang ke kota Madinah, kota Yathrib pada waktu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kerahmatan, keberkatan dan keredaan di dalam kehidupan kita. Seperti mana yang selalu saya sebutkan tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mengkehendaki kepada seseorang hambanya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, tandanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fid din, iaitu Allah Ta'ala akan memberikan kefakihan dan kefahaman agama kepada hamba tersebut. Daripada hadis ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, dalam kehidupan kita beragama ni, dia mestilah berlandaskan kepada ilmu. Dan setiap amalan yang kita lakukan mestilah bersandarkan kepada ilmu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada manusia yang ditimbang amalannya dan amalannya berat, thaqulat mawazinuhu, kerana amalannya berat di mizan Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan duduk di hari akhirat nanti dengan kehidupan yang diredai oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, manakala ada manusia yang ditimbang amalannya dan amalannya itu ringan, khaffat mawazinuh, ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, menyebabkannya dijerumuskan ke dalam neraka hawiyah. Secara literalnya tuan-tuan, kita faham, setiap amalan yang kita bawa kepada Allah bakal ditimbang di mizan Allah. Namun kalau kita fikir-fikirkan tuan-tuan, ini perkara ghaibiat. Kita fikir-fikirkan bagaimana Allah nak menimbang dosa dan pahala kita, amalan-amalan kita. Sedangkan dosa dan pahala ini dia bukan sesuatu objek, dia bukan item, bukan sesuatu barangan yang boleh ditimbang. Dia tidak ada beratnya tuan-tuan, weightnya tidak ada. Tetapi Allah kata dia boleh ditimbang dan boleh dinilai yang berat dan yang ringan. Di sinilah membawakan kita berfikir, macam mana amalan tu boleh ditimbang. Ada orang umurnya 80 tahun, bayangan kita mungkin banyak amalannya. Ada orang umurnya pendek, mungkin sedikit amalannya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ni yang akan memberatkan di mizan Allah
adalah amalan yang berlandaskan kepada ilmu. Yang inilah yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis terakhir dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda Ar-Rahman. Ada dua amalan yang ringan di lidah. Namun dua amalan itu akan memberatkan di mizan Allah. Dan dua amalan itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dia tuan-tuan? Zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua zikir ni tuan-tuan. Siapa yang membaca dua zikir ni, kata Nabi, khafifatan fil lisan. Dua ni ringan di lidah. Thaqilatan fil mizan. Tapi dua ni memberatkan di mizan Allah. Nabi nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, biarlah amalan ni sedikit, biarlah amalan ni kecil. Kalau amalan tu dilakukan berlandaskan kepada ilmu dan pengetahuan, itulah yang akan memberatkan di mizan Allah. Dan inilah tuan-tuan menjadi isyarat dan panduan kepada kita. Setiap amalan yang saya nak buat, setiap amalan yang saya lakukan, mesti diketahui datang daripada mana. Mesti tuan-tuan. Mungkin saya berbeza dengan tuan-tuan, dan mungkin tuan-tuan selalu dengar ramai orang kata hari ini, kenapa kita beramal mesti kita tahu dalilnya. Bahkan ada pula yang kata jangan ditanyakan dalil, itu tak beradab. Sebenarnya tuan-tuan, yang diajarkan oleh Nabi SAW iaitu beramal dengan pengetahuan. Cuma saya nak tekankan, mungkin akan tersalah faham. Apabila orang bertanya kepada kita berkaitan tentang dalil, jawablah dengan bil hikmah. Sebab ini adalah saranan daripada Allah. Ya ayyuhallazina amanu la yaskharu qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sarkastik, jangan menyindir daripada satu kaum ke satu kaum yang lain. Orang tanya pada kita, Ustaz, bagilah dalil kalau amalan sekian-sekian ni. Kita pula kata, awak orang awam, ilmu awak rendah. Awak orang kampung, awak tak perlu berkaitan dengan dalil. Itu salah tuan-tuan. Kalau orang bertanya, jawab. Kalau orang tak bertanya, tak payah jawab. Kalau orang tanya dalil, jawablah. Kalau kita tahu, tanya, bagi tahu. Ini amalannya daripada hadis ini, sekian-sekian amalan. Selesai tuan-tuan, tak perlu disindir-sindir. Orang kampung buat apa tahu cerita dalil. Awak orang kampung, orang awam. Tuan-tuan, kita sebagai guru, asatizah, kita sepatutnya educate audiens kita. Bukan kita merendah-rendahkan pemikiran audiens kita. Yang ini yang tak benar. Dan inilah yang tersalah yang dilakukan dalam masyarakat kita. Apa yang penting tuan-tuan dalam kehidupan beramal ni sebagai Muslim, beramal berlandaskan kepada ilmu. Berlandaslah kepada ilmu, berlandaslah kepada pengetahuan. Sebab amalan yang dilakukan dengan ilmu dan pengetahuan, amalan itulah yang akan memberatkan di mizan Allah. Walaupun sedikit, walaupun kecil. Yang ini bukan saya kata tuan-tuan, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak tuan-tuan, tak keluar daripada hadis, daripada lidah Nabi, dua amalan yang ringan, namun dua amalan ini akan memberatkan di mizan Allah. Kenapa dia jadi berat? Sebab amalan tu dengan pengetahuan. Amalan tu dengan ilmu. Yang ini tuan-tuan adalah bagi orang mukmin, bila dengar hadis ni tuan-tuan, sepatutnya menenangkan hati dia. Sebab Nabi mengajarkan kita jangan beramal banyak-banyak tuan-tuan dan tak ketahuan, beramal sahaja, tapi beramal dengan pengetahuan. Sebab amalan itulah yang akan menjadi nilai di sisi Allah Ta'ala. Ada orang umur panjang, ada orang umur pendek. Allah tak tengok umur panjang, umur pendek. Allah tengok pada amalan. Dan amalan itu adalah bergantung kepada ilmu. Sebab itu tuan-tuan, di sini kitalah yang kena tarbiyah diri kita. Kitalah kena didik diri kita supaya sentiasa mendampingi ilmu. Sama ada ke majlis ilmu, sama ada tuan-tuan buka radio dalam kereta, mungkin boleh cocok dengan MP3-nya dan sebagainya. Carilah majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah ilmu secara audio. Ataupun tonton buka di TV, di YouTube. Boleh kita belajar secara secara online, majlis-majlis ilmu. Ini adalah perkara yang kita sendiri kena didik diri kita. Sebab kita beramal adalah dengan ilmu.
Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita akan sambung lagi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah bicara pada kesempatan-kesempatan yang lalu berkaitan tentang bai'ah Al-Aqabah yang pertama dan juga bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra, iaitu bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Dan hari ini tuan-tuan, kita dalam perjalanan menuju perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belum masuk lagi perjalanan hijrah. Sebab apa? Situasi ni berlaku dalam tempoh 2 bulan. Nabi mengikat perjanjian Aqabah pada hari Tasyrik bulan Zulhijjah, bulan 12 dalam kalender hijrah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pada 27 Safar. Jadinya tuan-tuan, bermula daripada 15 Zulhijjah sehinggalah pada 26 Safar, tempoh 2 bulan sekitar ni tuan-tuan, ada babak-babak yang berlaku di antara Nabi, orang Ansar dan juga orang Quraisy. Antara ni ada peristiwa-peristiwa yang berlaku dan dirakamkan dalam kitab-kitab sirah, dalam riwayat-riwayat yang sahih. Okay? Yang ini kita kena tahu sebab ini akan menjadi sebagai panduan. Selalunya kita dengar cerita hijrah ni, Nabi dah berjalan dah tuan-tuan. Sampai tengah jalan Nabi jumpa dengan Ummu Ma'bad. Kemudian Nabi sebelum tu Nabi naik Gua Thur. Cerita-cerita yang masyhur. Tapi sebelum tu ada beberapa perkara yang perlu kita tahu, dan di situlah kita akan faham betapa sukar perjalanan hijrah. Dan dia akan jadi cerminan dalam kehidupan kita. Sebab hijrah ni dalam konteks hari ini bukan di medan perang ataupun bukan dalam konteks berhijrah daripada negeri ke negeri yang lain, tapi adalah penghijrahan diri kita daripada yang tak baik kepada baik dan daripada yang baik kepada yang lebih baik. Dan setiap hijrah dia mesti ada kesulitan dan halangan, dan itulah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham ni tuan-tuan, maka kita akan nampak Nabi ni memang sebagai seorang manusia yang memang diutuskan oleh Allah untuk ditiru dan diikuti. Sebab Allah sendiri declare Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan paling terbaik yang mudah ditiru. Uswah tu maksudnya yang mudah ditiru. Bila orang kata Nabi ni tak macam kita, Nabi ni susah diikuti, apa yang dilakukan oleh Nabi kita tak boleh buat tuan-tuan, kita telah memiripkan kita dengan Nasrani. Saya minta maaf saya sebut tuan-tuan, mungkin keterlaluan saya sebut, tapi saya nak bagi bandingan pada tuan-tuan, nak bagi nampak. Bila kita membayangkan kita dengan Nabi ni tak boleh beramal macam Nabi, apa zikir Nabi ajar kita tak boleh buat, kita memiripkan kita, agama kita seperti Nasrani, yang mana mereka meletakkan Isa alaihissalam sebagai Tuhan tuan-tuan. Sedangkan Allah mengutuskan Isa alaihissalam sebagai manusia, Rasul. Yang inilah teladan kamu, yang inilah yang kamu kena ikut. Tapi bila kita membezakan, tak boleh ikut. Dia terasing, dia tak seperti kita. Kita telah mengangkat lebih dan kita telah membezakan. Sedangkan Allah sebut Nabi uswah, teladan yang memang boleh ditiru. Ni Allah jamin tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat lagi kuliah yang pertama saya sebutkan pada tuan-tuan, ujian Nabi lebih berat daripada ujian kita. Tujuan dia untuk kita sentiasa bandingkan ujian kita dengan Nabi SAW. Bila kita banding, kita rasa, ya Allah, ujian saya taklah sesusah dan seberat macam ujian Nabi. Anak kita Allah ambil seorang, anak Nabi Allah ambil 5 orang. Kita kematian sekian-sekian, Nabi kematian ibu dan ayahnya, datuk dan pakciknya, juga isterinya, juga anak-anaknya. Seluruh yang bersama dengan Nabi meninggal dunia. Kita baru seorang, kita dah rasa, ya Allah, apalah zalimnya Allah ni, tak sayangnya Allah pada kita. Tapi Allah nak bagi tahu, yang ini Rasul, ini adalah kekasih aku ni, ini adalah orang yang paling aku cintai. Ujian dia lebih berat daripada ujian kamu. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri tuan-tuan, Fudail bin Iyad, mereka ni bila ditimpakan ujian, mereka akan kata kepada diri mereka, seperti mana yang diriwayatkan dalam rekod-rekod kitab sejarah tuan-tuan. Mereka akan katakan, apalah amalan yang saya lakukan sehingga Allah uji saya dengan ujian seperti seorang Rasul. Ini orang-orang soleh tuan-tuan berfikir.
Bila Allah sempitkan rezeki, bila Allah timpakan musibah, bila Allah timpakan ujian, dia akan kata, apa amalan saya yang saya buat sehingga Allah mengangkat saya dengan menimpakan ujian seperti Rasul. Sebab ujian yang berat hanya untuk para Rasul je tuan-tuan. Ini orang soleh berfikir. Tapi kalau kita tuan-tuan ditimpa sekian ujian, timpa lagi satu ujian, timpa lagi satu ujian, apalah dosa saya yang saya buat. Kita mengeluh, tapi tidak kepada orang-orang saleh. Okay? Kita sentiasa membandingkan diri kita dengan Nabi SAW. Sebab inilah satu-satunya teladan yang Allah Ta'ala utuskan kepada kita sebagai panduan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita tengok selepas berlakunya perjanjian Aqabah Al-Kubra, iaitu perjanjian Aqabah yang kedua, maka sebelum Nabi SAW beredar daripada kita kata kawasan Mina ni tuan-tuan, sebelum Nabi beredar di satu kawasan yang disebut sebagai Al-Aqabah, lalu para ulama sahabat Nabi SAW meriwayatkan seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, ada seekor syaitan. Okay, cuma saya tak maklum syaitan ini sama ada dia makhluk yang memang yang disandarkan kepada manusia ataupun syaitan yang sebenar. Sebab dalam hadis-hadis Nabi tuan-tuan, ada syaitan yang disebutkan oleh Nabi adalah dia merujuk kepada syaitan, iblis. Ada yang bila Nabi sebut syaitan, sebenarnya dia bukan syaitan, bukan iblis, tapi merujuk perkara-perkara yang tak baik. Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Bila kita bangun tidur ni, perlu dimasukkan air ke dalam hidung. Kan, dimasukkan air. Bangun tidur tuan-tuan, bersihkan hidung ni. Sebab ada syaitan yang akan duduk dalam hidung ni. Bukan syaitan makhluk tu tuan-tuan. Tapi yang dirujuk syaitan itu merujuk kepada penyakit. Penyakit. Itu adalah hadis. Sebab itu, di sini dikenali syaitan ini sebagai azib. Namanya azib. Tak diketahui tuan-tuan sama ada dia manusia ataupun dia syaitan. Cumanya dia berdiri betul-betul di atas bukit di Aqabah ni, lalu dia pun menjerit. Lalu dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, di sini telah berlakunya perjanjian di antara Muhammad dan juga orang-orang daripada Masy'aril daripada Khazraj. Jadi keluarlah wahai orang-orang Quraisy, memerangilah mereka. Ini ucapan daripada syaitan ni. Lalu tuan-tuan, cerita ni akhirnya sampai kepada orang-orang Quraisy. Dalam keadaan mereka terkejut, berlakunya perjanjian dalam waktu musim haji ni tuan-tuan. Akhirnya esok Quraisy melakukan spot check. Dia masuk daripada satu kemah ke satu kemah. Dan yang disebutkan oleh Azib ni, syaitan yang disebutkan dalam riwayat ni tuan-tuan, telah memaklumkan perjanjian itu berlaku di antara Khazraj. Masy'aril Khazraj ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam riwayat sirah, adalah merujuk kepada orang Ansar. Sama ada dia Aus ataupun Khazraj, semuanya mereka akan panggil sebagai Khazraj. Ini kita kena fahamlah konteks hadis. Jadi kalau dia kata Khazraj, artinya dia merujuk kepada orang-orang Yathrib ketika itu. Sama ada Aus ataupun Khazraj. Jadi Quraisy terus pergi ke Mina, pergi spot check setiap kemah-kemah, maktab-maktab yang ada dekat Mina tu. Lalu dia pun bertanya-tanya di antara mereka ni, siapa yang telah mengikat perjanjian dengan Muhammad semalam? Siapa telah mengikat perjanjian perjanjian dengan Muhammad semalam? Lalu tuan-tuan, disebabkan yang pergi ni dalam kalangan orang Yathrib adalah sekitar 500 lebih. Yang mengikat perjanjian dengan Nabi pada perjanjian Aqabah yang kedua adalah 72 orang sahaja. Tak ramai tuan-tuan. Kita boleh bagikan berapa nisbah dia, berapa persen je, kecil sangat, minoriti lah daripada keseluruhan tu, kecil. Jadi yang orang Quraisy ni tanya kepada orang yang tak terlibat dengan bai'ah, maknanya orang musyrik daripada kalangan orang Yathrib. Jadi mereka tak tahu dan mereka bersumpah, wallahi demi Allah kami tak terlibat pun. Demi Allah kami tak terlibat pun dengan perjanjian dengan Muhammad. Manakala orang-orang mukmin daripada kalangan orang Yathrib yang duduk di kemah-kemah ni semua kuncikan mulut tuan-tuan, tak bercakap. Tak bercakap. Sebab apa? Sebab mereka tak ditanya. Jadi mereka sembunyikanlah rahsia di antara mereka dengan Nabi SAW. Sehinggalah
orang Quraisy bertemu dengan ketua Mutawif, orang Yathrib, kita bagi Mutawif tuan-tuan, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni ketua rombongan daripada Yathrib. Lalu orang Quraisy tanya, wahai Abdullah bin Ubay, ada tak kalangan orang-orang pimpinan kamu ni yang mengikat perjanjian dengan Muhammad? Lalu kata Abdullah bin Ubay tuan-tuan dengan yakinnya, dia kata semua ini adalah perkara yang mengarut. Dia kata merepek benda ni. Kalaulah mereka ingin melakukan sesuatu perjanjian dengan sesiapa sekalipun, sudah tentu dia duduk di bawah pengetahuan aku. Ni Abdullah bin Ubay, dia sangka orang-orang Yathrib seperti itu. Dan sekalipun aku berada di Yathrib dan kaumku ingin mengikat perjanjian dengan sesiapa pun di kota Mekah, mesti akan sampai kepada pengetahuanku. Lalu ucapan Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan menyebabkan orang Quraisy rasa yakinlah, sebab ketua dah kata macam tu, mungkin tak terlibat. Itu adalah sekadar kabar angin sahaja. Lalu tuan-tuan, habis musim haji, mereka beredar. Namun orang Quraisy tak puas hati, sebab mustahil lah ada kita kata orang Melayu mustahil kalau tak angin bertiup, masakan ada pokok yang bergoyang kan. Kalau ada kabar angin, mesti ada sesuatu. Jadinya mereka cari-cari juga cerita ni, datang daripada mana sumbernya, betul-betul berlaku ataupun tidak. Akhirnya tuan-tuan, mereka dapat satu berita yang mana perkara ni memang confirm berlaku. Lalu dia kejar, siapa yang ada dia kejar, tak jumpa tuan-tuan, sebab semua orang dah pulang ke kampung halaman masing-masing. Yang mereka jumpa di tengah jalan iaitu Sa'ad bin Ubadah dan seorang lagi namanya Munzir bin Amru. Ada dua orang daripada kalangan Yathrib. Dua-dua ni dah beriman kepada Nabi SAW. Ditangkap salah seorang daripada mereka tuan-tuan, yang mana Munzir bin Amru terlepas. Sa'ad bin Ubadah ditangkap, diikat dia punya lehernya tuan-tuan dengan tangan. Tangan ni diikat dengan lehernya, lalu ditarik dengan kuda sambil dipukul daripada pertengahan jalan tuan-tuan, bawa balik ke kota Mekah. Tuan-tuan bayangkan, ini perangai Quraisy ni. Ditangkap, kemudian dia bawa pulang. Lalu sampai ke kota Mekah tuan-tuan, konon-kononnya nak seksa lah dan sebagainya. Lalu datang seorang lelaki daripada kalangan pembesar Quraisy, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni musyrik. Tapi Mut'im bin Adi ni dia memang sukakan kedamaian. Dia tak suka perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Dia telah melepaskan Sa'ad bin Ubadah untuk pulang ke kota Madinah, kota Yathrib pada waktu tersebut. Mut'im bin Adi ni tuan-tuan, kenapa dia lepaskan Sa'ad bin Ubadah? Sebab pernah dia balik daripada Syam, on the way nak balik ke kota Mekah, kafilah, rombongan dagangan perniagaan dia ni pernah ditahan. Dan Sa'ad bin Ubadah bersama dengan kabilah dia pernah melepaskan Mut'im bin Adi. Maknanya dulu Sa'ad bin Ubadah ni pernah buat baik dengan Mut'im bin Adi. Jadi Mut'im bin Adi nak balas jasa semula kepada Sa'ad bin Ubadah. Ini cerita dia. Bahkan tuan-tuan, Mut'im bin Adi ni dia ada satu kisah. Kisah ni dia masyhur, iaitu ketika Nabi pulang daripada Taif, kan Nabi dihalau, dipukul, dibaling batu tu. Lalu Nabi duduk dekat satu tempat. Selepas Nabi pulang, duduk di Qarnu Manazil, Nabi duduk dekat situ. Nabi tak boleh masuk kota Mekah sebab orang Mekah dah halau Nabi. Nabi dah keluar. Nabi nak masuk, Nabi tak ada siapa yang akan melindungi Nabi. Kita kata suaka politik tak ada. Tak ada orang nak melindungi Nabi tuan-tuan. Lalu sehinggalah Allah memujuk Nabi SAW, iaitu disampaikan satu wahyu kepada Nabi, memaklumkan kepada Nabi ada kumpulan jin yang beriman dengan Nabi ketika mana Nabi di Qarnun Manazil. Nabi tak nampak dan Nabi tak berdakwah. Cuma jin ni datang, duduk di samping Nabi ketika Nabi membaca Quran bersama dengan Zaid bin Harisah. Ketika itu jin ni satu rombongan masuk Islam. Lalu dikhabarkan kepada Nabi melalui wahyu. Nabi pun yakin tuan-tuan. Kerana yakin tu tuan-tuan, Nabi pun pulang ke kota Mekah. Ada keberanian lah setelah bertimpa-timpa ujian pada Nabi. Nabi balik ke kota Mekah, Nabi minta pertolongan daripada sesiapa orang kota Mekah yang akan melindungi Nabi. Orang yang mengambil Nabi, melindungi Nabi, iaitu Mut'im bin Adi. Dia ni lah yang melindungi Nabi. Cuma satu syarat orang Quraisy letak, iaitu Muhammad tak boleh berdakwah dalam kota Mekah
dan Muhammad tak boleh berdakwah kepada orang Mekah. Ini dua syarat yang diletakkan kepada Nabi. Kamu boleh balik dekat sini sebab Mut'im bin Adi telah melindungi kamu. Tapi kamu tak boleh buat dua benda ni. Dakwah kepada orang Mekah, dakwah dalam kota Mekah. Sebab itu Nabi dakwah kepada jemaah haji sebab mereka ni luar daripada kota Mekah. Okey. Dan Nabi SAW sangat berhutang budi dengan Mut'im bin Adi ni. Sehingga kan nanti tuan-tuan akan jumpa dalam peperangan Badar, habis perang Badar, tentera Islam menawan 70 orang tawanan musyrik Mekah. Dan kata Nabi SAW, andai kata Mut'im bin Adi masih lagi hidup, sebab masa perang Badar Mut'im bin Adi dah wafat. Katanya kalau andai kata Mut'im bin Adi ni masih lagi hidup, kalau dia meminta kepada aku untuk melepaskan semua tebusan tawanan perang ni dari kalangan musyrikin Mekah, nescaya aku akan lepaskan. 70 orang tuan-tuan bukan sedikit, ramai ni. Macam-macam boleh buat. Kalau nak minta tuntutan tembusan dengan wang ringgit dan sebagainya, boleh. Macam-macam boleh buat. Tapi dia kata sebab Mut'im bin Adi aku berjasa dengan dia, kalau dia minta, aku akan tunaikan. Tapi masa tu Mut'im bin Adi dah meninggal dunia. Dan ini adalah panduan kepada kita, iaitu berbuat baik ini bukan sekadar kepada orang Muslim sahaja, bahkan kepada seluruh manusia selagi mana dia tak memerangi agama kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sa'ad bin Ubadah terlepas, Munzir bin Amru pun terlepas. Dan mereka bergabung balik dengan jemaah-jemaah haji daripada Yathrib ni di pertengahan jalan, dan akhirnya mereka pulang ke kota Madinah, iaitu kota Yathrib dengan selamat. Selesai tuan-tuan cerita tentang perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita tengok tuan-tuan, iaitu peristiwa sebelum berlakunya hijrah. Kita jangan sangka Nabi hijrah mudah tuan-tuan. Tak semudah yang kita sangka. Sehingga Nabi SAW didatangkan mimpi, iaitu keizinan untuk berhijrah. Bukan Nabi berhijrah, tapi sahabat-sahabat Nabi berhijrah. Nabi diberikan isyarat oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW menyampaikan khabar gembira ni kepada sahabat-sahabat. Kita dah lama dah, 13 tahun diseksa. 13 tahun di lockdown contohlah. Tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Ditindas, keluarga kita ada yang dah meninggal dunia, dizalimi dan sebagainya. Sekarang kita boleh dilepaskan. Boleh rentas negeri tuan-tuan. Semua orang gembira kan. Macam itu saya nak bayang pada tuan-tuan. Bersorak habis lah. Datang pula satu virus baru. Okey. Semua orang dah dapat merentas negeri, rentas daerah tuan-tuan. Nabi pun suruh sahabat-sahabat berhijrah. Bila sahabat Nabi SAW berhijrah tuan-tuan, dia bukan satu perkara yang mudah. Orang Quraisy telah melakukan beberapa halangan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dekat sini tuan-tuan, ada benda yang kita kena fikirkan. Tak rasa pelik ke kita bila baca sirah? Orang Quraisy tak suka dengan Nabi dan tak suka dengan sahabat-sahabat Nabi yang menganut agama Islam, yang berdakwah tentang agama Islam di kota Mekah. Jadinya Nabi ambil peluang, bila Allah kata hijrah, mereka hijrah, tinggalkan kota Mekah. Tapi orang Mekah pula tak bagi Nabi hijrah. Dihalang pula Nabi hijrah, dan dihalang juga sahabat-sahabat Nabi hijrah. Beragama dekat Mekah tak boleh, berhijrah pun tak boleh. Dia nak apa sebenarnya tuan-tuan? Orang Mekah ni nak apa? Sepatutnya bila Nabi keluar, sahabat-sahabat keluar, sepatutnya mereka rasa lega. Tak ada orang lagi nak halang kita daripada menyembah berhala. Tak ada orang lagi halang kita nak ambil rasuah. Tak ada orang lagi nak halang kita makan riba. Tak ada orang pedulikan kita. Hidup seperti biasa. Tapi pelik tuan-tuan. Dahlah tak bagi Nabi berdakwah, tak bagi Nabi berhijrah. Dihalang-halangnya mereka tuan-tuan. Dekat sinilah tuan-tuan, para ulama sirah mengatakan, kenapa orang Quraisy menghalang Nabi dan juga menghalang sahabat-sahabat Nabi daripada berhijrah? Sebabnya mereka tahu yang Nabi dan para sahabat akan keluar duduk di Yathrib. Yathrib ini terkenal sebagai negeri bangsa perang. Bukan bangsa Johor tuan-tuan. Ini bangsa perang ni. Tak apa, nanti Tuan Haji kita kat lah Tuan Haji. Ni bangsa perang ni. Bangsa perang ni tuan-tuan, yang mana dia tahu kalau Nabi bergabung, maka gabungan ini akan memberikan backfire kepada orang-orang musyrikin Mekah. Dan mereka tahu tuan-tuan, Nabi duduk di Yathrib, maka laluan-laluan perniagaan mereka menuju ke utara Madinah, iaitu ke Syam, akan berlakunya masalah.
akan lebih susah lagi, sebab Nabi akan tutup semua laluan-laluan perniagaan. Bila mereka tak boleh berniaga, tuan-tuan, itu melemahkan ekonomi Mekah. Melemahkan ekonomi Mekah, melemahkanlah ketenteraan Mekah, dan akhirnya menyebabkan Mekah jadi lebih sukar dan getir. Ni nampak rentetan-rentetan ni. Sebab itu ada eloknya mereka, Nabi ni duduk di kota Mekah, tapi mereka tersilap cara, tersilap langkah, akibatnya menyebabkan mereka mengundang malapetaka yang lebih besar kepada orang-orang Mekah. Ni Abu Jahal, tuan-tuan. Abu Jahal ni dia licik. Dia lebih berfikiran ke hadapan. Sebab itu digelar sebagai Abu Jahal. Sepatutnya dia digelar dalam kalangan Quraisy sebagai Abu Hakam, orang bijaksana. Dia sangat licik dalam urusan-urusan pentadbiran, sangat licik dalam urusan-urusan peperangan. Tapi kerana bijaknya dia tu sehingga dia tak nampak cahaya hidayah Allah, maka Nabi menggelar dia sebagai Abu Jahal, orang yang berada dalam keadaan kejahilan. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok halangan yang pertama, tuan-tuan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, orang yang awal-awal berhijrah ini adalah daripada kalangan Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Okey, Ummu Salamah ni siapa, tuan-tuan? Dia ni akan menjadi isteri Nabi SAW selepas ni. Tapi sebelum tu dia belum jadi isteri Nabi lagi, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni antara orang awal yang beriman dengan Nabi. Dan Ummu Salamah ni, tuan-tuan, adalah wanita yang awal yang berhijrah di kota Habsyah. Dan sebelum berlakunya hijrah di Madinah, tuan-tuan, adanya hijrah ke kota Habsyah. Tapi Nabi tak keluar hijrah. Sahabat Nabi keluar hijrah. Ada 2 hijrah sebelum tu. Kali pertama hijrah ke Habsyah, kali kedua pun hijrah ke Habsyah. Nabi tak keluar, hanya sahabat-sahabat Nabi yang keluar. Yang antara mereka ni, tuan-tuan, antaranya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ni dan Abu Salamah berhijrah ke kota Madinah. Dan dia ni, tuan-tuan, berhijrah lebih awal daripada orang-orang Mekah. Dalam riwayat sirah, antaranya Ibnu Ishaq menyebutkan Abu Salamah dan Ummu Salamah ni dia berhijrah setahun sebelum perjanjian Aqabah Kubra. Maksudnya sebelum berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua, mereka ni telah berkeluar dulu dah keluar berhijrah dah. Sebab tak selesa dengan orang-orang di Mekah. Kenapa, tuan-tuan? Sebab Abu Salamah dan Ummu Salamah kena tahu background, latar belakang keluarga dia. 2 ni daripada kalangan keluarga terhormat di kota Mekah. Jadinya, tuan-tuan, bila Abu Salamah keluar dan diikuti dengan Ummu Salamah dan diikuti dengan seorang anaknya yang bernama Salamah, dua-dua ni digelar sebagai Abu Salamah dan Ummu Salamah ni sempena nama anaknya yang dinamakan sebagai Salamah. Tiga-tiga ni nak keluar, tuan-tuan, tiba-tiba datanglah sebelah keluarga isterinya menghalang Abu Salamah. Dia kata, wahai Abu Salamah, kamu nak hijrah, silakan. Kami tak akan halang. Kamu bertanggungjawab pada diri kamu. Itu hak kamu. Tapi Abu Salamah, Ummu Salamah, isteri kamu dan anak kamu tak dibenarkan. Ini halangan daripada Quraisy. Jadi mereka menarik, tuan-tuan. Seorang tarik tangan anak dia, seorang lagi tarik sebelah tangan anaknya, tuan-tuan. Ada riwayat kata hampir cedera. Dia tarik kuat. Tapi akhirnya terlepas. Ummu Salamah ditangkap oleh keluarganya lah. Manakala anak dia ditangkap oleh sebelah suami dia. Okey, saya nak bagi gambaran macam ni, tuan-tuan. Nampak complicated. Tapi kita kena faham. Abu Salamah dia datang daripada keluarga Bani Asad. Sebelum tu, tuan-tuan, nak bagi bayangan, saya minta maaf. Orang Quraisy, musyrikin Mekah, tuan-tuan, dia ada 3 kabilah utama, terhormat bangsawan. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Asad. Ni 3 bangsa ni, tuan-tuan. 3 kabilah ni duduk di atas. Yang lain semua duduk bawah. Dia kalau dekat Malaysia ni, tuan-tuan, macam orang lah. Ada gelaran Tengku, Tungku, Engku, Ungku. Ni keluarga-keluarga. Dia ada clan-clans dia. Jadi macam tu. Bani Asad, Bani Makhzum, kemudian Bani Hashim. Nabi daripada Bani Hashim. Bani Makhzum ni sebelah Abu Jahal. Bani Asad ada satu lagi kabilah lain. Baik. Daripada 3 ni, tuan-tuan tengok. Abu Salamah, bapaknya daripada Bani Asad, bangsawan. Mak dia daripada Bani Hashim. Sebab emaknya nama Al-Barrah binti Abdul Muttalib. Mak dia adalah adik-beradik dengan ayah Nabi SAW.
Okay, mak bapak dia ni tuan-tuan keturunan bangsawan. Bani Asad ya, Bani Hashim pun ya. Manakala Ummu Salamah, bapa dia adalah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzum. Yang mana bapa ni datang daripada kabilah Bani Makhzum, pun keturunan bangsawan. Jadi bila antara bangsawan dengan bangsawan tuan-tuan, dia tak ngam sebenarnya. Sebab masing-masing bersaing. Sebab itu Abu Jahal, dia tak boleh terima Nabi. Sebab Abu Jahal daripada bangsawan Makhzum, Nabi daripada bangsawan Bani Hashim. Dua-dua ni bertelingkah tuan-tuan. Dia bergaduh sebab masing-masing nak tunjuk siapa yang lebih hebat. Jadi bila Abu Salamah nak keluar, jadi daripada sebelah isterinya tercabar. Kenapa kamu nak bawa? Kami ada hak pada anak perempuan kami dan kami ada hak kepada cucu kami. Macam tu. Akhirnya berlakulah pergaduhan dan pertelingkahan. Okay, sebab situlah tuan-tuan bertelingkah di antaranya. Saya nak bagi nampak lagi gambaran tuan-tuan. Ummu Salamah ni dia anak kepada Abu Umayyah. Abu Umayyah anak kepada Al-Mughirah. Al-Mughirah ni tuan-tuan dia ada 5 anak. Saya minta maaf tuan-tuan tak apa tuan-tuan. Faham tak apa tuan-tuan jangan risau. Cuma nak nampak kepada tuan-tuan gambaran. Ulama sirah kita dia kaji tuan-tuan sangat detail. Tujuan dia apa? Autentik. Kesahihan tu. Dia bukan cerita hayalan tuan-tuan. Dia bukan cerita rakyat. Dia autentik tuan-tuan. Sebab itu para ulama yang Allah Ta'ala pilih tuan-tuan. Sampailah ke hari ni tuan-tuan. Dia sangat menjaga fakta-fakta ni. Sebab berlakunya penipuan tuan-tuan, dia akan merosakkan agama. Dia akan merosakkan kesahihan agama. Agama kalau rosak tuan-tuan, sumber-sumbernya rosak, dia akan jadi backfire kepada agama kita sendiri. Dan dia akan menambahkan keraguan kepada anak cucu kita. Mungkin sekarang kita tak nampak kesan, tapi anak-anak cucu kita nanti akan tanya pada kita. Dia akan argue pada kita, kenapa ayah buat macam ni, macam ni. Agama cakap macam ni. Apa kita nak jawab tuan-tuan? Yang ini yang agama ajar daripada awal. Kembali kepada sumber. Pegang sumber ni dengan betul, dengan fakta. Okey, tuan-tuan tengok Ummu Salamah, ayahnya bernama Abu Umayyah. Abu Umayyah dia adik-beradik dengan Al-Walid. Dia adik-beradik dengan Hisham. Ni semua tuan-tuan keluarga tokoh-tokoh utama. Hisham bin Mughirah adalah ayah kepada Abu Jahal. Abu Umayyah bin Mughirah ayah kepada Ummu Salamah. Siapa lagi? Aish bin Mughirah. Kemudian siapa lagi? Al-Walid bin Mughirah. Ini ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Ini semua tokoh-tokoh besar tuan-tuan. Sebab itu Ummu Salamah dia nak keluar tak mudah-mudah. Sebab tokoh-tokoh ni menghalang mereka. Ini tokoh-tokoh Quraisy ni. Jadi Abu Salamah keluar, Ummu Salamah ditahan. Ibu duduk dengan keluarganya. Anak dia Salamah duduk dengan sebelah ayahnya. Tuan-tuan bayangkan, 3 anak beranak ni terpisah tuan-tuan. Dan terpisah dalam tempoh 1 tahun. Setiap hari Ummu Salamah ni akan keluar sepanjang hari tuan-tuan duduk di padang pasir menantikan suaminya. Hampir gila, saya minta maaf saya sebut tuan-tuan. Hampir. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana kita terpisah dengan anak, kita terpisah dengan suami tuan-tuan. Tak boleh bayang. Tapi itulah keadaan yang berlaku kepada Ummu Salamah. Sehinggalah terdetik dalam kalangan keluarga dia, daripada keluarga Abu Umayyah ni, Al-Mughirah ni, dia kata apa yang kita nak sebenarnya daripada Ummu Salamah? Setahun dah berlalu dah. Tak ada guna kita tahan sampai dia dah jadi macam ni dah. Kalau dia dah sampai tahap tekanan jiwa, mungkin sampai ke gila, siapa yang nak jaga dia? Dan siapa nak uruskan dia? Akhirnya keluarga Abu Umayyah bin Mughirah ni bincang. Dia kata kalau begitu kita lepaskan sajalah. Biarkan. Tapi tuan-tuan, setahun tu penyiksaan. Saya percaya kalau ibu-ibu, ayah-ayah ataupun anak-anak kita yang berkahwin PJJ ni, seorang kerja sana, seorang kerja sini, terpisah kerana kerja ataupun kerana lockdown tuan-tuan, macam mana perasaan kita? Walaupun ada WhatsApp, walaupun ada media sosial, dia tak sama dengan kita jumpa depan-depan kan? Ini perasaan, apatah lagi ditindas dan dizalimi. Keluarga ni tuan-tuan hampir-hampir rosak. Hampir-hampir. Tapi tuan-tuan, pendek ceritanya, bila dah dilepaskan, Salamah anaknya dipulangkan kepada ibunya Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah ni berjalan kaki tuan-tuan daripada Mekah menuju ke Yathrib, perjalanan 500 lebih kilometer. Berjalan seorang diri dengan anak dia. Kita nak kata apa tuan-tuan? Inilah hijrah yang sebenar-benarnya kerana Allah dan Rasul. Sehinggalah jatuhnya hadis Nabi, innamal a'malu binniyah.
Sesungguhnya amalan ini bergantung kepada niat. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia dapatlah kerana Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya, dia dapatlah wanita yang dikahwininya. Sebab ni ada satu lagi cerita yang lain berkaitan tentang ada orang dia berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul, tapi kerana follow wanita yang dia cintai. Ini perjalanan hijrah Ummu Salamah, tuan-tuan. Berjalan sampai dekat satu tempat, iaitu sebelum dia keluar daripada kota Mekah, tuan-tuan, dia jumpa dengan seorang lelaki namanya Uthman bin Talhah. Okay, Uthman bin Talhah bin Abu Talhah, seorang lelaki ni. Dan lelaki ni, tuan-tuan, dia datang daripada daripada kalangan orang musyrikin Mekah, dan dia ni daripada keluarga Bani Abduddar. Keluarga Bani Abduddar ni, tuan-tuan, adalah keluarga pemegang panji. Keluarga tu hormat juga. Pemegang panji daripada kalangan orang-orang Mekah. Maksudnya kalau orang Mekah berperang, pemegang panji dia siapa? Bani Abduddar. Ini keluarga dia lah. Jadi Uthman bin Talha bin Abu Talha ni, dia tanya kepada Ummu Salamah. Dia kata, wahai Ummu Salamah, kamu nak pergi mana ni? Lalu dia kata apa? Aku nak bertemu dengan suamiku dekat Yathrib sana tu. 500 km, tuan-tuan. Jauh. Jauh jalan kaki. Bukan menunggang, bukan naik kenderaan. Tak ada. Jalan kaki. Lalu kata Uthman bin Talha, dia kata, kalau begitu aku akan menemani kamu. Ini semangat orang-orang Quraisy ni. Walaupun mereka kita tahulah dia jahiliah, tapi ada benda-benda sisi-sisi baik yang kita tak boleh nafikan. Jadi tuan-tuan, dalam perjalanan itu Uthman bin Talha teman dia. Sampailah dia sampai dekat satu tempat di Tan'im. Dia jumpa dengan Uthman bin Talha ni di Tan'im, di kota Mekah. Dan dia hantar sampailah ke Quba. Tuan-tuan bayangkan Tan'im, tempat yang tuan-tuan miqat tu, dia jumpa, kemudian dihantar sampai ke Quba. Perjalanan tu Uthman bin Talha ni, dia hantar, tuan-tuan, sampai ke Quba. Perjalanan masa tu, kalau berjalan biasa lebih kurang sekitar 8 hari 8 hari perjalanan, tuan-tuan. Sampai, tuan-tuan, dia tak duduk satu malam, dia balik, tuan-tuan. Ni Uthman bin Talha pergi, hantar, balik. Dan sepanjang perjalanan, tuan-tuan, Uthman bin Talha ni, dia tak main mata, saya minta maaf sebut. Dia tak main mata, dia tak sembang, tuan-tuan. Kalau kita lah, kita lelaki, ini ada perempuan ni, tuan-tuan, mungkin kadang-kadang bercakap-cakap, kadang mungkin menyembang-menyembang. Mungkin tak ada niat, tapi menyembang-menyembang tu boleh mendatangkan fitnah. Tapi mereka yang berdua ni, walaupun menemani, tuan-tuan, satu perkataan pun tak keluar. Tak ada sembang-sembang, tak ada main-main mata, tak ada, tuan-tuan. Hantar, pulang. Ini Uthman bin Talha. Ini dia jaga keluarga dia. Bani Abdul Addar, satu lagi daripada Abu Umayyah bin Mughirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sampailah dekat kota Mekah, kota Madinah, kat Yathrib di Quba, maka dia pun pulang. Maka jumpalah balik Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Quba, tuan-tuan pergi Quba, kan kita selalu ziarah. Lepas tuan-tuan pergi semayang dekat Masjid Quba, mutawif ataupun bas kita, tuan-tuan, dia akan singgah dekat satu kebun buah kurma kan. Tuan-tuan pergi beli kurma macam-macam. Kebiasaan kalau ada mutawif yang maklum, dia akan cerita. Depan kebun kurma, tuan-tuan tu, ada satu telaga, namanya Telaga Yasir. Kalau tuan-tuan nak tengok tapak-tapak sejarah di Madinah ni, dia akan ada signboard warna merah, tuan-tuan. Signboard merah ni. Tuan-tuan jalanlah dekat Madinah ni, tuan-tuan nampak signboard merah tu, situ ada lokasi sirah yang ditanda oleh kerajaan Saudi lah. Jadi tuan-tuan akan nampak depan, betul-betul depan kedai-kedai kurma ni. Selalunya kedai kurma ni ada 2-3 tempat je, tapi yang masyhur ada satu kedai tu yang tuan-tuan masuk kedai kurma dekat ladang ni, tuan-tuan boleh pergi belakang minum teh kurma tu, yang ada macam batu-batu bentuk macam air terjun tapi tak ada air terjun tu. Dia boleh lepak-lepak kat belakang tu kan, ada kawasan macam tempat-tempat rehat tu. Depan tu, tuan-tuan, ada satu telaga namanya Telaga Yasir. Telaga Yasir ni, tuan-tuan, ada sejarah dengan Ummu Salamah. Kita dah isyak belum? 1 minit. Okey. Kita lepas ni tak sambung kan? Berarti sampai isyak je kan? Okey, baik. Dekat Telaga Yasir ni, tuan-tuan, pendek cerita, Abu Salamah ni dia syahid selepas pulang daripada peperangan Uhud. Dia syahid. Dia syahid, tuan-tuan, dia dimandikan dengan air daripada Telaga Yasir tu. Telaga yang tuan-tuan kalau pergi tengok, telaga tu sampai hari ni ada lagi, cuma airnya tak adalah. Telaga tu adalah air yang digunakan untuk memandikan jenazah Abu Salamah. Dan Abu Salamah ni, tuan-tuan,
Kan? Telaga Yasir ni tuan-tuan, dahulunya dikenali sebagai telaga Asir, iaitu telaga yang tak ada air. Sebab dekat Madinah ni, zaman Nabi mula-mula hijrah, kebanyakan airnya adalah air yang kotor. Sebab Yathrib adalah kota yang kotor, kota berpenyakit. Hanya ada beberapa telaga sahaja yang bersih. Antaranya telaga Ar-Rumah yang berhampiran dengan Masjid Qiblatain yang dibeli oleh Osman bin Affan. Satu lagi telaga ni. Telaga ni Nabi SAW pernah singgah dan Nabi SAW pernah doakan, dan air telaga itu penuh lah sebabkan berkat doa Nabi SAW. Dan telaga itulah dijadikan sebagai tempat mandian jenazah Abu Salamah. Saya tak habis cerita tentang Abu Salamah itu, tuan-tuan. Nanti insya-Allah kesempatan yang akan datang kita akan sambung lagi cerita tentang Abu Salamah, dan kita akan sambung lagi ada beberapa lagi watak-watak yang dihalang oleh Quraisy daripada hijrah. Insya-Allah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.